Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نبر بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah kita sambung risalah Tauhid di penghujung dah. Penghujung tentang ketuhanan. Nak masuk ke Rasulan dah. Ni ujung-ujung ni. Ni fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Dia agak susah sikit. Susah-susah pun kita dah lalu yang susah-susah tu dalam 2 atau 3 siri yang lepas. Itu yang paling maksimum lah tu. Pada hari ni dah penghujung dah. Tak susah sangat jika kita faham 2 atau 3 siri yang sebelum ni. Kalau kita faham, memang susah lah nak macam mana kan. Fardu kifayah bukan fardu ain pun. Cuma dah dalam kitab kita baca. Masuk kita terus membicarakan tentang ta'alluq kalam. Setelah kita selesai ta'alluq ilmu, sebelum tu ta'alluq sama' dan basar. Sebelum tu lagi ta'alluq iradah, sebelum tu lagi ta'alluq qudrah. Ta'alluq ni hanya ada pada sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani ada 7, hanya 6 je ada yang membicarakan tentang ta'alluq. Kerana satu lagi sifat hayah tiada ta'alluq, dan ianya perbahasan fardu kifayah bukan fardu ain. Muka surat 53 Jawi, 82 Rumi. Rumi 82, Jawi 53. Perbicaraan fardu kifayah yang berkaitan dengan ta'alluq pada 3 siri yang ke belakang. Hari ini yang terakhirlah ta'alluq ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ta'alluq kalam. Kata pengarang adalah kalam berta'alluq ia pada yang wajib. Berta'alluq ia pada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. 3. Yang mana sebelum ni kalau kita tengok balik, kita bahas ta'alluq sama' dan basar. Ta'alluqnya pada yang wajib dan harus sahaja. Ta'alluq ilmu yang wajib, mustahil dan harus. Macam ta'alluq kalam. Sebelum tu lagi kita dah bahas ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah hanya harus sahaja. Kepada yang harus sahaja. Ta'alluq qudrah pada segala yang harus juga. Yang baru masuk, yang jenis ponteng-ponteng memang tak faham lah. Tapi tak apalah, jangan risau. Tak faham pun bukan fardu ain kan. Tapi kalau faham, baguslah. Faham tentang Tuhan kita. Takkan tak bagus? Baguslah. Faham tentang Tuhan kita sendiri kan. Ta'alluq qudrah, ta'alluq atas mungkin. Mungkin tu makhluk lah, kainat. Makhluk. Kita lah harus. Jaiz. Semua sama, maksud sama.
Dan ta'alluq dia ta'thir. Ta'alluq ta'thir, memberi bekas. Iradah ini ulang je ni. Iradah tempat ta'alluq ni juga adalah yang harus ataupun mudah kita kata makhluk. Dan ta'alluq dia takhsis, menentukan. Kemudian ilmu ta'alluq kepada wajib, mustahil dan harus. Ta'alluqnya inkishaf, terbuka, terang, meliputi. Ta'alluq sama' dan basar pada yang maujud. Maujud tu maksud iaitu yang wajib dan yang harus. Tidak pada yang mustahil. Ta'alluqnya pula inkishaf juga. Kalam. Kalam ta'alluq yang wajib, mustahil dan yang harus. Ta'alluqnya apa? Dengan ta'alluq dalalah atau dilalah, menunjukkan. Maka ia ta'alluq tanjiz qadim juga, iaitu tunai pada azali. Yang ini nak faham, kena khatam. Tak boleh miss pada perbicaraan kalam muka surat 43 Rumi tu. Kalau 43 Rumi ni, kalau muka surat 43 ni tak faham, yang ni pun tak faham. Sedangkan muka surat 43 yang kita dah bahas entah berapa bulan lepas, fardhu ain. Yang ni fardhu kifayah. Tapi kalau nak faham yang ini, nak faham yang muka surat 82, hendaklah faham muka surat 43. Tak faham 43, tak faham juga lah 82. Dia berkait. Sebab 43 ni adalah sifat kalam. Sifat kalam Allah. Yang 82 ta'alluq kalam. Tapi kalau kalam pun dah tak tahu apa benda, malah kalam bertakluk pada wajib, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Yang wajib pun dia tak tahu apa. Yang wajib pun dia kata buat dapat pahala, tak buat berdosa. Dia bertukar dengan wajib syarak. Yang mustahil pun dia tak tahu mustahil macam mana. Yang harus pun dia tak tahu harus dengan maksud makhluk harus ni. Jaiz. Kalau itu pun tak faham, yang ini tak faham. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah yang ni. Kalau orang yang tak faham yang tu. Jadi kalam-kalam ni bertakluk pada yang wajib. Maksud kalam berkata-kata. Takluknya adalah dilalah, menunjukkan. Maksud berkata-kata bukan bercakap, macam mana kita dah bahas pada muka surat 43. Lebih kurang 2 jam lebih kita bahas perkara tu. 2 kali jumpa. Jadi takluk kalam bertakluk pada yang wajib, iaitu wajib-wajib maknanya Allah. Bila sebut wajib dalam masalah ilmu tauhid, maknanya Allah dan sifatnya. Tapi orang Melayu cakap, sekarang dia tak cakap sifat dah. Dia cakap Allah. Bila sebut Allah, termasuk dah sifat. Orang Melayu sekarang cakap gitulah. Jadi, kalam ta'alluq dia yang wajib. Bila sebut wajib adalah Allah lah. Jadi, kalam adalah berkata-kata. Allah berkata-kata pada dirinya sendiri. Itu maksud kalam bertakluk pada yang wajib. Kalam bertakluk pada yang mustahil. Antara contoh mustahil adalah Allah ada anak. Itu mustahil. Maka Allah berkata-kata tentang kemustahilan ianya ada anak. Nanti kita bahas ayat Quran dia. Begitu juga yang harus. Yang harus banyaklah. Yang harus tu makhluk lah. Harus tu kita lah semua. Maka Allah berkata-kata. Allah menunjukkan. Bila sebut berkata-kata, tolong jangan faham bercakap. Bercakap ni bercakap popek. Jangan faham cakap. Maksud kalam-kalam ni ataupun berkata-kata bukan maksud bercakap. Maksudnya apa? Itulah takluk dilalah, iaitu menunjukkan. Contoh untuk terpaksalah kita bahas sikit bab kalam, sedangkan benda ni dah bahas dah sebelum ni. Sebelum ni. Contohnya lampu isyarat. Lampu isyarat hijau menandakan jalan. Tapi lampu tu tak bercakap. Jalan. Kuning, bersedia untuk berhenti. Merah, berhenti, stop. Tak bercakap. Tapi kita faham. Kerana lampu tadi menunjukkan. Menunjukkan bahawasanya ada makna, iaitu berhenti ke berjalan. Jadi itulah dimaksudkan dengan kalaulah Allah bersifat kalam, berkata-kata, tapi bukan bersuara bercakapnya ni, bukan. Dia menunjukkan, kalam tu menunjukkan. Jadi macam mana menunjukkan sedangkan tak ada suara? Tu lampu isyarat boleh menunjukkan walaupun tak ada suara. Itu baru makhluk. Itu sedikit lah. Kita dah bahas panjang lah bab ni. Jadi
Takluk dilalah adalah menunjukkan tunjukkan sesuatu. Bila sebut tunjuk, termasuklah suruhan dan tegahan. Bila Allah suruh, macam mana kita tahu Allah suruh kita semayang? Macam mana kita tahu Allah suruh semayang? Itu menandakan, kita tahu Allah suruh semayang. Ya, kita tahu Allah suruh semayang. Itu menandakan Allah ada sifat kalam. Sebab kita dapat tahu. Macam mana kita boleh dapat tahu? Kita kena semayang. Betul, wajib semayang. Allah suruh semayang. Macam mana kita boleh tahu? Maksudnya, kita yakin betul Allah suruh kita semayang. Semayang itu Allah suruh. Macam mana cara suruh tu biar dulu. Maksudnya kita baca Quran, Nabi yang bagi tahu, kita baca kitab tu biar dulu. Cuma, kita tahu sekarang, Allah suruh. Sedangkan Allah tak cakap dengan kita. Tapi Allah suruh semayang. Allah mewajibkan kita semayang. Dan Allah menegah untuk buat perkara-perkara mungkar. Macam mana kita boleh tahu? Bukti kita kata perkara itu tak boleh buat, perkara ini boleh buat, Allah larang perkara ini, Allah suruh perkara ini, itu bukti Allah ada sifat kalam. Tu. Tu bukti Allah ada sifat kalam. Okey. Jadi untuk faham lagi, tengok pada muka surat 43 lah. Yang kita bahas panjang lebar. Jadi, takluk kalam dengan maksud, dilalah menunjukkan. Maka ia takluk tanjizi qadim jua. Ini yang kata payah sikit ni. Tapi kalau dah lalu qudrah iradah ilmu, sama' basar, senang aje lah yang ni. Kalau tak lalu yang tu, ataupun tak faham yang tu, yang ni pun tak faham lah. Okey. Maka ia takluk tanjizi qadim jua. Ada 3 tanjiz kan? Yang ada pertama saluhi qadim, yang kedua tanjizi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Ini yang fardu kifayah saya sebut tadi. Jadi takluknya hanya tanjizi qadim, iaitu tunai, lulus pada azali. Jadi ini bermakna Allah berkata-kata, Allah menunjukkan, Allah berkata-kata sejak azali. Kalau sejak azali, iaitu berkata-kata pada dirinya sendirilah. Okey? Dan perkara yang mustahil, iaitu contohnya isteri, Allah ada isteri, mustahil. Maka Allah menunjukkan sejak azali juga bahawasanya perkara itu mustahil, iaitu Allah ada isteri, ada anak, dan ada seteru dan ada sebagainya. Dan yang harus juga, yang harus ni sebenarnya terbagi pada 3, nanti kita bincang. Dan yang harus dengan takluk dalalah, maka takluk tanzih qadim juga, iaitu tunai pada azali. Okey. Jadi kita secara umumnya takluk kalam adalah tanjizi qadim. Secara umum tanjizi qadim, iaitu tunai pada azali. Sama bertakluk tu wajib, yang mustahil dan yang harus. Allah berkata-kata sejak azali. Begitulah kita kata. Cuma takut cakap berkata-kata tu nanti ingat bercakap pula. Berkata-kata menunjukkan sejak azali. Okey, tanjizi qadim, sejak azali, tunai sejak azali. Kalau kita kata Allah berkata-kata dengan dirinya, menunjukkan tentang dirinya sejak azali, okey, boleh terima, memang tak ada masalah. Allah juga menunjukkan bahawasanya perkara yang mustahil, iaitu sekutu ataupun anak ataupun isteri ataupun perkara yang mustahil bagi Allah lah. Sejak azali, ya, okey, boleh terima. Tapi harus, dia sebenarnya terbagi pada 3. Terbagi pada 3. Bukan tanjizi qadim saja. Saluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Tapi kalau secara umum kata takluk kalam adalah dilalah menunjukkan takluk dia tanjizi qadim. Itu secara umum. Tapi kalau kita tengok pada, kalau kita tengok pada keadaan harus, iaitu kita makhluk, maka terbagi kepada 3. Yang pertama saluhi qadim, dengan maksud Allah mempunyai saluhi, Allah mempunyai kelayakan, kemampuan, kepatutan, yang kita dah bahas sebelum ni. Apa benda pula kepatutan tu? Kita dah bahas dah sebelum ni kan. Kepatutan, kemampuan, kelayakan untuk berkata-kata sesuatu atau tidak, untuk melarang sesuatu ataupun tidak. Kemampuan itu ada. Walaupun makhluk tak ada lagi. Dan masih lagi, belum lagi menyatakan, menunjukkan atau berkata-kata. Belum lagi. Cuma saluhi qadim, Allah mampu, layak, patut menunjukkan sesuatu
ataupun tidak. Melarang sesuatu atau tidak. Melarang tu maksud melarang makhluknya. Tapi makhluk tak buat lagi. Makhluk tak ada lagi Salihul Qadim kan. Ingat balik pelajaran kita 2-3 kali lepas. Penat-penat yang kita duk faham ni 2-3 kali lepas tu kena guna sekarang ni. Jadi kemampuan, kepatutan, kelayakan dah ada dah. Allah ada. Walaupun makhluk tak ada. Sama ada Allah berkata-kata, ya, kepada makhluknya, kepada makhluk, tapi makhluk tak ada lagi. Iaitu kemampuan dah ada. Kemampuan dah ada. Ataupun melarang juga boleh. Allah nak melarang boleh makhluknya. Makhluk tak buat lagi. Tapi kemampuan untuk melarang ada, kemampuan untuk menyuruh ada, untuk kemampuan untuk menunjukkan ada, menunjukkan pada makhluknya, kemampuan untuk tak menunjukkan sorok pada makhluk, semua ada. Kemampuan tu dah ada siap-siap. Salihul Qadim. Kemudian Tanjizul Qadim. Ni hanya khusus pada harus saja. Yang harus. Secara umum ta'alluqnya Tanjizul Qadim. Secara umum. Yang ini pada yang harus, iaitu pada melarang tegahan, suruhan dan tegahan. Suruhan dan tegahan. Tanjizul Qadim, tunai pada azali, iaitu perkara yang harus yang Allah nak tunjukkan tadi. Allah apa saya guna tunjuk, saya tak nak guna berkata-kata, takut salah faham bercakap. Tapi sepatutnya kena cakap begini, berkata-kata tu. Saya cubalah tukar berkata-kata, takut salah faham ke tak? Salihul Qadim, Allah mempunyai kelayakan, kemampuan, kepatutan untuk berkata-kata kepada makhluknya, walaupun makhluk tak ada lagi. Tapi kemampuan memang ada. Dia panggil Salihul Qadim. Kemudian Tanjizul Qadim, tunai pada azali, perkara yang Allah nak tunjukkan, Allah nak suruh makhluknya, dan Allah nak tegah yang akan menjadi pegangan makhluknya. Makhluk tak ada lagi juga masa tu. Tapi Tanjizul Qadim, Allah telah tentukan bahawasanya apa yang nak disuruh, apa yang nak ditegah. Okey. Kemudian Tanjizul Hadis, pada perkara harus, apabila sampai dekat kita, kita tahu apa yang Allah suruh, kita tahu apa yang Allah tegah, dan menjadi pegangan kita. Dia bagi Tanjizul Hadis, barulah, baru. Itu bagi pada yang harus atau yang jaiz sahaja. Tapi secara umum, ta'alluq kalam adalah Tanjizul Qadim secara umum. Secara umum. Yang tak faham tu, sabar je lah. Lain pun tak berdosa pun tak faham. Okay. Dan sambung lagi, tengok adalah kalam bertakluk ia pada yang wajib dan mustahil dan yang harus. Dengan takluk dilalah, maka takluknya Tanjizul Qadim juga, iaitu tunai pada azali. Tapi bila kita lihat dari sudut tegahan dan suruhan Allah kepada makhluk, maka terbagi kepada 3 balik yang harus tadi tu. Kembali pada 3, iaitu Salihul Qadim, kemampuan, kelayakan, kepatutan tu untuk melarang atau tidak. Makhluknya dah ada walaupun makhluk tak dicipta lagi. Tanjizul Qadim, maka Allah tentukan apa yang hendak dilarang dan apa yang hendak disuruh. Makhluk pun tak ada lagi, Tanjizul Qadim. Kemudian bila kita dapat tahu apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, maka Tanjizul Hadis. Barulah, baru. Tuhan berkata pada yang wajib. Tuhan berkata pada yang wajib. Seperti firman-Nya. Kan tadi kan, yang atas tadi adalah kalam bertakluk pada yang wajib. Bila sebut dalam bab akidah, wajib-wajib maknanya Allah. Jadi nak jelaskan lagi, macam mana Allah berkata-kata pada dirinya sendiri. Macam mana Allah berkata-kata perkara yang mustahil. Macam mana Allah berkata-kata perkara yang harus. Harus tu maksud makhluk lah. Nak jelaskan lagi. Tuhan berkata-kata pada yang wajib. Wajib tu maksud Allah lah. Iaitu seperti firman-Nya. Innani anallah la ilaha illa ana. Artinya, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Surah Taha ayat 14. Ini kan kalamullah, Quran. Kalamullah. Jadi Allah berkata-kata tentang dirinya sendiri. Allah berkata-kata pada dirinya sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Taha. Jadi apa yang dimaksudkan kalam bertakluk pada yang wajib? Allah berkata-kata pada dirinya sendiri. Okay. Dan berkata kepada yang mustahil. Seperti firman-Nya. Menghikayatkan percakapan Nasrani. Orang Nasrani bercakap, Innallaha thalithu thalatha. Artinya kata orang Nasrani itu bahawa Allah Ta'ala yang ketiga daripada 3. Yang Trinity itulah, 3 in 1, 1 in 3 itu.
Surah Al-Ma'idah ayat 73. Ini kalamullah. Allah yang kata. Allah yang tunjukkan. Dan perkara yang Allah tunjukkan tu mustahil. Jadi Allah berkata-kata pada, Allah menunjukkan pada dirinya sendiri, iaitu innani anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dan juga innallaha thalithu thalathah. Allah dan Allah tiga daripada tiga. Itu kan mustahil. Mustahil. Tapi dia ayat Quran. Bila ayat Quran ni kalamullah, maka kalam berkata-kata tadi takluknya adalah mustahil lah juga. Tu mustahil. Ya. Dan berkata kepada yang harus seperti firman-Nya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Taala menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Surah As-Saffat ayat 96. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Semua Allah jadikan. Dan kamu tu kita tu maksud harus. Kita lah harus. Jadi cukuplah 3 tanjizi qadim secara umum. Allah berkata kata pada dia qadim sejak azali lagi Allah berkata-kata. Yang bahawasanya innani anallah la ilaha illa ana. Kan ayat Quran ni kalamullah ni Quran ni qadim. Kan Quran ni qadim. Jadi sebab tu dia panggil tanjizi qadim. Lulus sejak azali. Tunai sejak azali. Allah berkata-kata sejak azali. Kerana kalamullah, sebab tu dia punya hujah dia innani anallah la ilaha illa ana. Tu ayat Quran. Ayat Quran tu qadim. Yang kita dok baca masa dululah. Zaman saya dululah, masa muqaddam tu. Ustaz Hasan Al-Hafiz tu. Muqaddam TV 1. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Hafal sampai sekarang. Kalamun qadim. Kalam tu kan nak belajar Quran. Kalam Quran tu kalam qadim, la yumallu sama'uhu. Tak boring. Tak boring mendengarnya. Tak puas mendengarnya. Jadi maknanya kalam Allah berkata-kata qadim sejak azali. Jadi apa yang Allah berkata sejak azali? Dirinya sendiri, innani anallah. Dan perkara mustahil. Perkara mustahil juga innallaha thalithu thalathah. Dan perkara yang harus iaitu kita yang Allah tak cipta lagi waktu tu. Tapi Allah telah berkata-kata ataupun tanjiz qadim lulus sejak azali. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi surah As-Saffat ayat 96. Jadi Allah sentiasa berkata-kata. Dan satu lagi, bila kata Allah berkata-kata pada makhluk, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ta'alluq kalam berkata pada makhluk, pada yang harus, pada yang jaiz, pada kainat, semua sama maksudnya. Pada kita, jangan kita faham berkata-kata tu cuma suruhan dan tegahan semata-mata. Suruhan dan tegahan tu pun berkata-kata juga. Bukan maksud berkata-kata bercakap. Ulang balik. Berkata-kata itu maksudnya menunjukkan tanpa bercakap. Tanpa bercakap. Menunjukkan tanpa bercakap. Jadi, kita tahulah bahawasanya apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Menandakan Allah ada sifat kalam. Dan takluk kalam tu adalah menunjukkan kepada kita. Dan kita dapat tahu apa yang Allah tunjukkan. Jadi, itu satu, surahan dan tegahan. Dan jangan kita faham surahan dan tegahan saja. Termasuk juga Allah sentiasa berkata-kata. Ni, berkata-kata ada tanda ni. Bukan berkata-kata bercakap. Berkata-kata pada alam. Allah berkata-kata pada alam. Sebab kita dah bahas sebelum ni, kalam adalah perintah pemberitahuan Allah. Perintah atau pemberitahuan. Perintah atau pemberitahuan. Kalau Allah perintah, itu yang kita tahu perintah buat, perintah larang tu. Allah beritahu kita dengan sifat kalam. Cuma melalui Quran, melalui Nabi. Cuma itu membuktikan Allah ada sifat kalam sebab Allah bagi tahu. Jadi, dan kalam itu juga bukan sahaja perintah, dia juga pemberitahuan. Sebab tu kalam bertakluk pada alam, pada harus. Harus tu alam lah. Kalam, takluk dia, kerja dia, fungsi dia, kena-mengenanya dengan alam. Jadi, kalam Allah bertakluk pada alam. Ya, pada alam. Contohnya, kejadian alam, siang malam. Itu menandakan Allah nak bagi tahu sesuatu.
Itu adalah perintah ataupun pemberitahuan. Allah perintah gunung berapi meletus. Allah perintah berlakunya tsunami. Itu semua kalam Allah lah. Itu semua Allah berkata-kata pada kalam. Apa maksud berkata-kata? Bercakap? Bukan. Maksudnya Allah menunjukkan, memberitahu atau memerintah. Allah memerintah alam. Bila Allah memerintah, jadilah banjir, tak banjir. Siang hujan, siang malam hujan, panas, hidup mati. Sebab adanya kalam lah. Kalamullah. Kalamullah tu apa? Kalamullah. Perintah, tapi yang perintah atau pemberitahuan. Termasuklah juga Quran. Quran tu juga pemberitahuan dan perintah. Tapi bukan tu aja. Apa yang terjadi ni dengan perintah Allah kan? Bila perintah Allah, Allah mesti memerintah. Bila memerintah, memberitahu, mengarahkan. Allah yang mempunyai sifat kalam, mengarahkan, memberitahu. Memerintah dan memberitahu. Pada alam. Pada alam. Jadi, jangan kita faham kalamullah takluk dia suruhan dan tegahan semata-mata. Ya tu suruhan dan tegahan Allah. Ya, Allah yang bersifat kalam memberitahu ada suruhan dan ada tegahan. Bukan itu saja. Termasuklah apa yang berlaku ni juga menandakan Allah ada sifat kalam kerana Allah berkata-kata pada alam. Berkata-kata. Allah perintah alam. Perintah alam ini. Jadi sifat kalam adalah bentuk pemberitahuan ataupun perintah. Jadi apa-apa yang Allah nak bagi tahu, apa-apa yang Allah nak perintah, Allah bagi tahu, Allah perintah dengan sifat kalam dia. So, saya tak masuk-masuk sikit sifat kalam dengan sifat ta'alluq tadi. Jadi secara umum ta'alluq kalam dah habis dah, tu je. Sikit Secara umum ta'alluq kalam adalah tanjiz qadim. Allah berkata-kata, saya buat tangan ni, berkata-kata pada yang wajib iaitu Allah, dan sifatnya berkata-kata yang mustahil juga iaitu musuh-musuh Allah, bukan musuh, seteru-seteru Allah, bukan seteru, dia panggil sekufu. Allah satu lagi lah, Tuhan satu lagi, anak, isteri Allah yang mustahil juga Allah berkata-kata pada yang mustahil. Begitu juga yang harus, lebih-lebih lagi yang harus ni kita semua. Maka ta'alluq dilalah menunjukkan tanjiz qadim sejak azali lagi, tunai pada azali. Barang diketahui adalah ta'alluq sifat yang 6 yang tersebut itu dengan iktibar tempat ia bertakluk terbahagi kepada 2 bahagian. Habislah. Yang susah telah habis. Clear. Tapi sebenarnya sifat kalam tak susah nak banding dengan kudrah. Kudrah iradah lagi susah. Ilmu tak susah sangat. Sama' basar tak susah sangat. Kalam tak susah sangat. Kalau lepas kudrah iradah, takluk kudrah iradah, lepas yang ini. Tak lepas yang tu, ini pun tak lepas. Okay. Barang diketahui adalah takluk sifat yang 6. Sifat ma'ani yang 6 lah. Kudrah iradah, ilmu, hayah tak ada. Sama' basar, kalam. Ada 6. Dengan iktibar tempat takluk, kepada siapa takluk itu, itu maksud dengan iktibar tempat. Tempat tu maksud siapa. Siapa takluk tu nak kepada siapa, terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, bertakluk kepada zat Tuhan dan zat lainnya. Zat Tuhan, orang sekarang tak cakap zat Tuhan dah. Orang cakap Tuhan aja. Orang cakap sebut Tuhan aja. Jadi bahasa sekarang, takluk dia, kena mengenanya, sifat kena mengenanya, takluk ni yang 6 ni, kudrah, iradah, ilmu, sama' basar, kalam. Takluk dia, 6 tadi, 6 takluk dia, kena mengenanya, ada 2. Yang pertama, kena mengena dengan Tuhan. Dalam kitab kita, zat Tuhan. Orang sekarang cakap tak, Tuhan aja. Kena mengena dengan Tuhan dan zat yang lainnya. Orang sekarang tak cakap zat-zat dah. Orang sekarang cakap dan selain pada Tuhan. Tuhan dan selain pada Tuhan. Tukar lagi. Allah dan ma siwa Allah. Selain pada Allah. Selain daripada Allah, siapa? Semua makhluk lah. Selain pada Allah. Mana ada? Allah makhluk 2 je. Mana ada tengah-tengah? Jadi, bila Tuhan dan yang lainnya, maknanya Allah dan makhluk. Takluk dia pada Allah dan makhluk. Sifat yang 6 tadi tu, takluk dia, kena mengena dia, tempat dia, tujuan dia ke siapa tu,
siapa tu iaitu Allah dan makhluk. Contoh tengok iaitu ilmu. Ilmu kalam sama' dan basar, ilmu. Allah ilmu, ya, Allah bersifat ilmu. Bila Allah bersifat ilmu, mengetahui, Allah mengetahui apa? Tu dua tempat. Siapa Allah mengetahui, bila mengetahui siapa? Allah mengetahui apa? Allah mengetahui tempatnya kat mana? Dua. Yang pertama zat Tuhan, iaitu dirinya sendiri, Allah sendiri. Yang kedua selain pada Allah. Jadi Allah mengetahui dirinya sendiri dan Allah mengetahui selain daripada Allah, makhluk semua. Allah mengetahui, maknanya boleh kata Allah mengetahui segala-galanya. Segala-galanya termasuk Allah sendiri dan bukan Allah. Bila sebut bukan Allah, makhluk lah. Dua je ada. Dalam dunia ni, dalam kita ni, ada dua je. Satu Allah, yang kedua bukan Allah. Bukan Allah tu makhluk. Jadi, bila kedua-duanya Allah dan bukan Allah, Allah dan makhluk, maka dari sudut ilmu, Allah mengetahui segala-galanya, Allah mengetahui dirinya sendiri dan Allah mengetahui semua makhluk. Itu ilmu. Ilmu. Dan kalam. Yang kedua kalam. Berkata-kata. Allah berkata-kata. Berkata-kata tempatnya nak letak kat mana? Berkata-kata pada siapa? Pada zat Tuhan dan zat lainnya. Ataupun Allah dan makhluk. Maka Allah berkata-kata yang baru bincang tadi pada dirinya sendiri dan pada makhluk. Berkata-kata maksud apa? Memberitahu, pemberitahuan. Pada dirinya sendiri dan pada Allah sendiri dan makhluk. Sama mendengar. Kepada mana nak letak mendengar? Pada siapa? Pada dirinya sendiri, zat Tuhan dan lainnya. Allah dan makhluk. Allah mendengar dirinya sendiri dan mendengar selain daripadanya, iaitu semua makhluk. Dan basar, melihat. Allah melihat mana tempat nak letak ni? Tempat dekat Allah dan makhluk sama macam tadi. Maka Allah melihat dirinya sendiri dan Allah melihat selain daripada Allah semua makhluk. Itu takluk dia, itu tempat dia. Yang satu lagi, yang kedua, kalau kita tengok ada 6, tadi dah kira 4, ilmu, kalam, sama' basar. Ada 4. Ada 2 lagi, mana pergi 2 lagi? Qudrah dan iradah. 2 ni boleh letak dekat zat Allah ke? Dekat Allah? Tak boleh. Dengan maksud bukan takluk dia. Qudrah, Allah berkuasa. Allah berkuasa tak nak menjadikan dirinya sendiri? Allah berkuasa tak nak mematikan dirinya sendiri? Yang kita dah pernah bahas sebelum ni panjang lebar. Allah boleh buat tak satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Allah boleh buat tak isteri? Allah boleh buat tak anaknya? Kalau Allah Maha berkuasa, takkan Allah tak boleh buat Allah satu lagi? Sama macam Allah. Kata Allah Maha berkuasa. Kalau dia kata macam tu, dia tak faham takluk. Kita dah bahas ni, ulang je ni. Jadi, kenapa? Kerana bertakluk kepada zat Tuhan dan zat lain, bertakluk kepada Allah dan bertakluk kepada yang lain, tak termasuk kalam, tak termasuk qudrah. Cuma ilmu kalam sama dan basar. Kalam tidak, kerana kalam, qudrah tidak, kerana qudrah dan iradah tidak, kerana bertakluk kepada zat yang lain, tidak kepada zat Tuhan. Ini jawapan bagi orang kata, kalau Allah Maha berkuasa, boleh tak dia nak bunuh diri dia sendiri? Kalau Allah Maha berkuasa, boleh tak Allah nak menyerupai jadi orang? Allah menyerupai jadi orang. Kalau Allah Maha berkuasa, boleh tak Allah nak buat satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Kalau Allah Maha berkuasa, boleh tak Allah nak buat isteri, buat anak dan sebagainya? Jawapannya ni, bertakluk kepada zat yang lain. Yang lain makhluk sahaja. Takluknya makhluk sahaja. Tidak pada zat Tuhan. Tak boleh kata kat Tuhan. Sebab bukan takluk dia. Iaitu qudrah dan iradah. Jadi kalau kata boleh tak Allah nak, boleh tak Allah nak, boleh tak, adakah Allah berkuasa untuk, boleh tak Allah nak tu iradah, boleh tak Allah adakah Allah berkuasa untuk, berkuasa tu qudrah iradah. Adakah boleh tak Allah nak buat dirinya mati? Bila nak buat dirinya, nya tu Allah. Boleh tak Allah nak buat Allah tu mati? Bila kata Allah nak buat Allah tu mati, maka takluknya dekat Allah. Sedangkan takluk zat yang tak bertakluk kepada zat yang lain, makhluk, tidak kepada zat Tuhan, qudrah dan iradah. Nak kehendak tentukan. Jadi tak kenalah ayat tu. Boleh tak Allah nak mematikan dirinya sendiri? Tak kena. Bukan takluk dia.
Boleh kata-kata, alamak meja engkau ni tak bagus. Meja engkau ni tak elok. Jangan beli meja engkau ni. Aku tak nak beli meja engkau sebab meja engkau tak elok. Kenapa pula tak elok? Dia tak boleh makan nasi. Dia bukan takluk meja. Bukan takluk meja. Aku tak nak belilah kerusi yang kau jual sebab kerusi jual kau tak kuasa, tak power, tak elok kerusi kau. Kenapa? Dia tak boleh berlari. Bukan takluk kerusi itu berlari. Tu maksud takluk tu. Jadi boleh tak kata Allah membunuh dirinya sendiri? Tak boleh. Sebab boleh kata boleh tak, adakah Allah berkuasa untuk bunuh dirinya sendiri? Allah berkuasa untuk bunuh Allah. Maka kita letak kuasa, kudrah dekat Allah. Bukan takluk dia. Betul lah. Bertakluk kepada zat yang lain, tidak kepada zat Tuhan. Kudrah dan iradah. Itu bukan takluk dia. Itu bukan kerja dia. Tak boleh kita kata gitu. Batil. Macam mana kita kata, kau punya meja ni tak bagus, tak elok, sebab tak boleh makan nasi. Macam mana dia kata, kursi ni tak bagus, tak elok, tak power, sebab tak boleh berlari. Kalau nak kata kursi ni elok tak elok, tengok dari segi kukuhnya, keselesaannya. Tu takluk dia. Bila kena kata meja ni, biar kena dengan takluknya. Meja ni dari sudut pembuatan dia, dari sudut ketahanan, dari sudut keselesaan. Kena takluk. Ini kau cakap meja tak boleh makan. Tak ada kena-mengena meja dengan makan. Itu maksud takluk tu. Jadi, takluk pada zat Allah, takluk kepada Allah dan makhluk, ilmu, kalam, sama' basar. Allah mengetahui dirinya sendiri dan Allah mengetahui makhluk. Allah berkata-kata pada dirinya sendiri, Allah berkata-kata pada makhluk. Allah mendengar dirinya sendiri, mendengar pada makhluk. Allah melihat dirinya sendiri dan melihat makhluk. 4. Takluk pada zat yang lain, makhluk, tidak kepada Tuhan, iaitu kudrah dan iradah. Allah buat makhluk, baru kena takluk dia. Maknanya tak bolehlah kita kata Allah tidak berkuasa. Allah tidak kalau Allah tidak boleh mencipta manusia, barulah kita boleh kata Allah tak kuasa. Sebab itu takluk dia. Tapi Allah tak boleh cipta manusia. Allah tak boleh cipta manusia, maka lemahlah Allah. Baru kena takluk dia. Tapi kalau adakah Allah boleh membunuh dirinya sendiri? Bukan takluk, tak boleh kata Allah lemah, Allah tak kuasa sebab tak boleh bunuh diri. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Macam tak boleh kita kata meja ni tak elok sebab tak boleh makan nasi. Tak boleh kata. Nak kata meja ni tak elok, kena tengok takluk dia. Takluk meja ni apa? Keselesaan, kukuh, besar dan sebagainya. Bukannya makan nasi. Begitulah, tak boleh kata Allah lemah kerana tak boleh bunuh diri. Kata boleh buat semua, Allah berkuasa. Tiba-tiba Allah tak kuasa lah juga, tak boleh bunuh diri. Allah tak berkuasa, tak boleh buat isteri dia. Bukan. Tak boleh kata Allah tak kuasa. Kerana itu bukan takluk dia. Takluk kudrah dan iradah, kuasa dan kehendak dan ketentuan hanya pada selain daripada Allah, iaitu makhluk. Kemudian sifat 20 dengan nisbah bagi takluk itu pula 4 bahagi. Sifat 20 dengan nisbah takluk pula 4 bahagi. Yang tadi tempat, yang ni nisbah dia. Nisbah macam mana? Ni sifat 20. Tadi cuma sifat ma'ani yang 6, tolak hayah. Yang ini 20 sifat. 20 sekali dia ada nisbah dia. Okey, nisbah dia mari kita baca. Yang pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu. Langsung tak ada takluk. Sifat 20 ada ya sifat yang tak ada takluk. Tak ada takluk ni apa? Dia tak ada kena-mengena dengan yang lain. Kalau macam kita kata kudrah, Allah bersifat kuasa. Bila kuasa, dia mencipta, Allah yang bersifat kuasa mencipta manusia. Maka kuasa tu ada kena-mengena dengan manusia. Itu dia panggil takluk. Hubung kait. Tapi dalam sifat 20, ada yang tak ada hubung kait. Dia aja. Dia tu Allah aja. Tak ada kait dengan yang lain. Allah nak jadikan dia tu perempuan. Maka nak tu iradah, Allah tentukan dia perempuan. Iradah, Allah bersifat iradah. Dan kaitan dia dengan makhluk, iaitu nak jadikan, tentukan dia jadi perempuan. Maka bermakna ada takluk, ada kaitan. Ada sifat Allah yang tak ada kaitan, hanya untuk Allah saja, diri dia saja. Apa dia? Tidak bertakluk dengan sesuatu, iaitu sifat nafsiyah. Wujud. Allah wujud. Tak ada kena-mengena pun dengan apa-apa. Allah wujud.
Kan? Allah bersifat qudrah, cipta makhluk, ada kena-mengena. Kalau Allah wujud lah. Maka tak ada takluk. Wujud. Allah sifat wujud, tak ada takluk. Salbiyah, qidam. Salbiyah, qidam. Tidak ada permulaan, sedia. Tidak ada permulaan, sedia. Allah tidak ada permulaan, sedia. Apa kena-mengena dengan orang? Tak ada kena-mengena. Ada kena-mengena yang lain, tak ada. Allah tidak ada permulaan. Tak ada apa-apa. Tak ada cerita pun. Tak ada takluk. Tak ada kaitan pun dengan yang lain. Allah sekadar tidak ada permulaan, sedia. Kita ada permulaan kan? Allah tak ada permulaan. Itu saja. Ada kaitan tak dengan makhluk, dengan yang lain? Tak ada. Kidam, baqa', kekal. Allah kekal. Ada kaitan dengan makhluk? Tak ada. Ada kaitan. Allah bersifat ilmu. Ada kena-mengena? Ada. Allah mengetahui makhluk. Ada. Takluk dah. Ada kena-mengena. Allah yang bersifat ilmu mengetahui tentang keadaan makhluknya, keadaan orang itu. Kan ada kena-mengena. Tapi kalau Allah itu kekal. Allah kekal. Tak ada apa-apa. Tak ada kekal. Tak ada kena-mengena dengan orang. Tak ada. Kekal. Allah kekal. Tu sifat salbiyah. Kidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama dengan yang baru. Tak ada. Allah sendiri-sendiri je tak sama dengan yang baru. Tak ada kaitan pun dengan yang lain. Wahdaniyah. Qiyamuhu binafsi. Berdiri sendiri. Tak ada kena-mengena yang lain. Tak menyebabkan perkara lain. Tak ada kaitan dengan yang lain. Wahdaniyah. Esa. Tak ada kena-mengena pun dengan yang lain. Tak ada pun kaitan dengan yang lain. Apa tadi? Qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Habis 5 sifat salbiyah. Dan sifat ma'nawiyah juga tak ada kena-mengena. Ma'nawiyah ni kaunuhu tu lah. Allah samalah juga kaunuhu. Kaunuhu ni bukan sifat itu, dia kaunuhu. Hal keadaan Allah yang berkuasa, hal keadaan Allah yang berilmu. Allah hal keadaan Allah, bukan hal keadaan, tak ada kena-mengena dengan yang lain. Hal keadaan Allah saja. Allah saja. Kaunuhu. Yang sifat ma'nawiyah ada 7. Masih lagi kita tak boleh kata ada kena-mengena dengan yang lain. Dan sifat hayah. Hayah ni sifat ma'ni, tapi dia kan ada 7 kan, tiba-tiba jadi 6, jadi takluk. Sifat hayah pun sama juga. Allah tu hidup. Tak ada kena-mengena dengan hidupnya Allah, tak ada kena-mengena dengan yang lain. Hidup tadi tu tidak menatijahkan yang lain. Hidup lah. Okey. Kerana tengok, sifat-sifat itu tidak menuntut perkara yang lebih daripada berdiri pada zatnya. Ayat kitab gitulah. Kerana sifat-sifat tadi semua tu tidak menuntut perkara yang lebih dari berdiri pada zatnya. Sifat-sifat tadi tu hanya ada pada Allah. Dengan ada tu tak ada pun jadi yang lain. Tak ada pun kena-mengena dengan makhluk-makhluk yang lain. Tak ada. Satu. Yang kedua, bertakluk kepada mungkin jua. Bertakluk kepada mungkin jua. Mungkin tu makhluk lah, kita lah. Kainat, harus, jaiz, kita lah semua tu. Okay. Jadi bertakluk kepada mungkin. Untuk mudah faham, kita biasa kata makhluk lah. Takluk dia kepada makhluk. Yang dalam sifat 20 tadi, dah sebut banyak dah tadi. Itu tak ada takluk apa-apa. Yang ni takluk kepada yang mungkin. Kepada yang mungkin. Makhluk je. Yang boleh ada, boleh tak ada. Iaitu kudrah dan iradah. Iyalah. Kudrah dan iradah je. Allah nak jadikan. Allah tak nak jadikan. Maka, takluk kepada yang mungkin juga. Iaitu kudrah dan iradah. Selesai dah pula kudrah dan iradah. Bertakluk kepada segala yang maujud. Yang ada. Maujud ni yang ada. Jua, iaitu sama' dan basar. Sama' mendengar. Allah mendengar setiap perkara yang ada. Janji ianya ada, maka Allah mendengar. Apa yang ada? Allah ada tak? Allah ada. Allah dengar Allah. Allah ada sifat kudrah tak? Ada. Allah dengar kudrah. Allah ada sifat iradah tak? Ada. Allah ada iradah kan? Allah dengar iradah. Janji ianya ada, Allah dengar semua. Itu Allah. Allah dengar wujud tak? Allah kan wujud. Allah kan kidam. Allah kan baqa', kekal. Allah dengar kekal tak? Allah dengar baqa' tak? Dengar. Sebab apa? Sebab baqa' bukan ada. Dia bukan ada. Kan kita dah bahas dah sebelum ni sifat salbiyah panjang lebar dah. Jadi wujud, qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Mana ada? Dia bukan ada.
Dia jenis faham-faham je. Tapi bukan jenis wujudi, bukan jenis ada. Maka Allah tak mendengar lah. Allah nak dengar kekal apa? Kekal tu tak ada. Tapi qudrah jenis wujudi. Ini pun kita dah bahas sebelum ni. Maka jenis ada. Maka Allah dengar. Qudrah, iradah, ilmu. Allah dengar ilmu. Dan apa lagi ada? Allah dengar bunyi. Bunyi ada tak? Ada, Allah dengar bunyi. Allah makhluk, manusia, saya ni. Allah dengar tak? Allah dengar. Dengar apa? Dengar suara. Allah dengar. Sebab suara ni ada, maka Allah dengar. Kemudian, saya sendiri ada tak? Ada. Maka Allah dengar. Allah dengar. Kita hanya boleh dengar gelombang saja jika ada gelombang. Allah tidak. Allah tidak terkait dengan itu. Allah dengar yang ada gelombang, walaupun yang tak ada gelombang. Allah dengar meja. Ya, Allah dengar meja. Allah dengar kerusi. Janji dia ada, Allah dengar. Janji dia ada. Apa yang ada? Janji dia ada, Allah dengar. Dinding ni ada? Ada, Allah dengar. Allah dengar dinding. Orang ketuk dinding. Bukan. Dinding tu Allah dengar. Makanya kita ni, Allah dengar manusia, Allah dengar suara manusia, dan Allah dengar manusia itu sendiri. Bukan dengar suara saja. Makhluk hanya dengar suara, tak boleh dengar. Tak boleh dengar makhluk itu. Tak boleh dengar. Kita boleh dengar tepuk. Tapi tangan kita tak boleh dengar. Sebab Allah bagi setakat tu aja. Kita punya telinga ni. Allah bagi setakat tu aja. Maka tepuk boleh dengar. Ya. Kita boleh dengar. Tapi tangan tak boleh dengar. Allah boleh dengar tepuk suara. Dan Allah juga boleh dengar tangan kita. Allah boleh dengar. Bukan tangan. Semua Allah boleh dengar. Janji dia ada. Tu kata. Tu maksud dia. Bertakluk kepada bertakluk kepada segala maujud juga. Janji ada, Allah dengar. Janji ada, Allah dengar. Macam tu juga basar, melihat. Janji ada, Allah melihat. Kita ada, Allah melihat. Okeylah. Suara ada tak? Suara. Ada. Allah melihat suara. Dan janjinya ada, Allah mendengar dan melihat. Kepada yang maujud yang ada. Yang tak ada, yang mustahil, nak dengar macam mana mustahil ada. Allah dengar tak anak dia? Adakah Allah mendengar anaknya sendiri? Nak dengar macam mana anaknya? Tak ada, mustahil. Jadi Allah hanya dengar dan Allah melihat tak anaknya? Nak lihat macam mana mustahil? Tak ada. Jadi sebab tu kata bertakluk kepada yang ada, samak dan basar. Samak dan basar, takluk dia, kena-mengena dia adalah yang ada sahaja. Dia ada, maka Allah melihat dan Allah mendengar. Yang tak ada, taklah melihat dan dengar. Tu bukan takluk dia, tak ada, yang mustahil kan. Jadi bila sebut ada, yang maujud ada, apalah ada? Apakah dia ada? Ada, yang ada tu dua je, iaitu Allah dan selain daripada Allah. Makhluk kan? Makhluk yang ada, adalah Allah ada. Maka Allah dengar dirinya sendiri dan segala makhluknya selain pada Allah. Bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan yang harus. Bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan yang harus. Tiga. Okay. Apabila Allah bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan harus, apa? Tiga-tiga sekali. Kalau kita tengok daripada atas, takluk kepada Allah saja. Dan takluk pada Allah dan selain pada Allah dan makhluk. Ilmu, kalam, samak, basar. Takluknya kepada yang lainnya, bukan Allah, tak termasuk Allah, tapi makhluk saja. Qudrah, iradah. Takluk tidak bertakluk kepada sesuatu. Langsung tak takluk. Sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, sifat ayah. Takluk kepada yang mungkin. Makhluk saja. Qudrah dan iradah. Takluk segala yang ada saja. Samak dan basar. Yang jenis ada, samak dan basar. Takluk yang wajib, mustahil dan harus. Tiga-tiga. Iaitu ilmu dan kalam. Maksudnya ilmu, Allah ilmu mengetahui. Allah mengetahui yang wajib. Wajib tu Allah lah. Allah mengetahui dirinya sendiri. Allah mengetahui mustahil. Mustahil tu maksudnya anak Allah, isteri Allah, sama satu lagi macam Allah segalanya. Jadi Allah mengetahui yang mustahil. Allah mengetahui musuhnya. Allah mengetahui, bukan musuh. Allah mengetahui tak adanya sekutu bagi Allah. Allah mengetahui Allah tu tak ada anak.
Allah mengetahui Allah tu tak ada isteri. Itulah Allah mengetahui perkara yang mustahil. Allah mengetahui perkara yang wajib, Allah mengetahui dirinya sendiri. Ilmu ada 3 kan. Satu lagi harus. Harus kita lah makhluk. Allah mengetahui semua makhluknya. Memanglah. 3-3. Kalam pun sama. Allah berkata-kata pada yang wajib, pada dirinya sendiri. Allah berkata-kata pada yang mustahil, pada anak dan isteri, yang mana ianya mustahil. Innallaha salisu salasah. Yang tadi itulah. Dan satu lagi, Allah berkata-kata pada yang harus. Memanglah harus makhluk. Memang semua Allah berkata-kata pada yang harus. Kalam berkata-kata pada yang harus. Maka kesimpulan maka nyatalah yang terlebih umum, yang umum sekali, yang semua borong, umum sifat ta'alluq borong semua, iaitu ilmu dan kalam. Allah berkata-kata pada dirinya sendiri, Allah berkata-kata perkara yang mustahil, Allah berkata-kata pada yang harus. Ilmu, Allah tahu pada diri, Allah tahu dirinya sendiri, Allah tahu yang mustahil, Allah tahu yang harus, makhluk-makhluk dia. Semua dia pukul kata. Maka nyatalah terlebih umum sifat ta'alluq. Terlebih umum sifat ta'alluq ilmu dan kalam. Umum. Dan yang terlebih khas, yang memang sempit sangat. Yang tadi umum sangat. Semua. Yang ni yang khas. Qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah khas. Sebab apa qudrah iradah khas? Qudrah iradah hanya perkara yang mungkin saja. Hanya makhluk saja. Tidak kepada Allah. Khas untuk makhluk. Qudrah dan iradah, ta'alluq dia khas untuk makhluk. Mana dia khas? Maka dia sempit. Yang umum, ilmu kalam. Ilmu dan kalam, umum. Sebab apa? Allah tahu dirinya sendiri. Allah tahu yang mustahil. Allah tahu makhluk. Kalau qudrah iradah, hanya makhluk. Allah tidak. Mustahil tidak juga. Perkara yang mustahil tidak ta'alluq qudrah dan iradah. Allah sendiri pun tidak yang wajib. Yang hanya pada yang harus, iaitu makhluk. Qudrah dan iradah. Dan antara umum dan khusus, tengah-tengah. Nak kata umum sangat tidak, nak kata khusus sangat tidak. Ialah ta'alluq sama' dan basar. Sama' dan basar hanya yang ada. Ada. Allah ada dan makhluk ada. Cuma tidak pada yang mustahil saja. Jadi tengah-tengah. Dia nak beritahu gitulah. Menarik jugalah. Kalau kita faham memang menariklah kesimpulannya. Yang paling umum ilmu dan kalam. Ta'alluq semua perkara. Bila kata semua perkara, Allah, perkara yang wajib, Allah iaitu Allah, yang mustahil dan yang harus, makhluk. 3-3. Ilmu dan kalam. Umum. Pukul kata semua. Allah berkata-kata semua. Allah ada ilmu semua. Yang khas qudrah iradah. Hanya untuk makhluk. Makhluk, ta'alluq qudrah iradah, pergi ke makhluk. Makhluk sahaja. Selain pada Allah lah, bukan Allah. Makhluk. Dan di antaranya, sama' dan basar. Iaitu Allah dan makhluk. Tapi bukan perkara mustahil. Nak perkara mustahil apa? Bila mustahil dia tak ada. Allah nak tengok macam mana dah tak ada kan? Mendengar pun begitu. Habis. Ni yang susah-susah semua dah habis. Kita masuk huraian uluhiyah akan datang. Tak susah dah. Lepas ni uluhiyah kita pukul habis semua habis kan. Sampai istighna dan iftiqar. Uluhiyah, istighna, iftiqar. Next. Habis kan. Senang aja ni. Senang aja. Dan lepas pada tu khatamlah bab la ilaha illallah. Maka sabar lagi sekali je lagi. Alhamdulillah makin jelas sangat-sangat malam ni. Yalah, dah follow daripada awal. Sufi Anwar ni selalu memang ada. Yang ponteng-ponteng tu pening-pening, pening-pening lalat. Kalau tak daripada awal, ni siri yang ke-50 berapa? 50 berapa? 52, 53 dah. Kalau daripada awal masuk sampai 50-53 memang jelas terang benderang. Tapi yang main ponteng-ponteng ni ada kenduri, yang main ponteng-ponteng ni ada hal, ada je masalah. Nak tengok wrestling, nak tengok bola, nak tengok TV, nak tengok cerai karama, ada macam-macam ada. Dahlah bila dah tak boleh masuk kelas, dalam YouTube ada rakaman, tak tengok juga. Yang itu payah sikit nak ponteng. Payah sikit nak faham. Payah nak faham. Tapi ada orang tengok, kata jelas.
Mana tak jelas? Daripada awal dia follow. Okey. Ini yang senang lah lepas ni. Lepas ni cuma pembahagian. Huraian uluhiyah. Lepas tu istighna, iftiqar. Ini cuma pembahagian aja. Pembahagian-pembahagian macam sifat salbiyah tadi kan. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Ini pun pembahagian saja. Tak susah pun. Dalam sejam boleh habis dah. Akan datang huraian uluhiyah. Wallahu a'lam. Allah. Tangguh dulu. Sesuai dengan tasbih kafarah. Ada yang baru masuk tu. Ha. Baru nak bagi salam. Baru nak masuk. 2 orang baru nak masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama semua. Datuk ada, Datin tak ada ke? Oh ada, dah tukar nama. Okey. Datin Ayu ada, Datuk Rashid pun ada. Alhamdulillah malam ni. Alhamdulillah. Kadang-kadang bila Allah bagi rezeki, kita tak semestinya kita kena sorok. Saya nak sikitlah selit ni sebelum wallahualam. Dah wallahualam dah ni. Ini wallahualam yang kedua lepas ni. Allah bagi rezeki, kadang-kadang bukan semestinya kena sorok aja. Kadang-kadang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya ni khas untuk 2 orang ni. 2 orang, ada 2 orang dalam ni. Saya tujukan kepada 2 orang ni sikitlah. Saya nak rakamkan biar masuk dalam YouTube. Biar masuk dalam risalah tauhid ni. Okeylah, YB lah satu lagi, 3 tak apalah. YB jadian pun tak apalah. Okey, tapi khas untuk 2 orang ni. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, tengok terjemahan tu. Adapun nikmat Tuhan kamu, maka fahaddits, maka ceritakan, maka sebut-sebut. Cuma jaga hati elok-elok, sebut. Cerita. Kadang-kadang kita dapat rezeki, alhamdulillah, cerita. Tapi bukan nak belagak, jaga hati dan cerita. Tunjukkan. Bukan belagak, tunjukkan. Kadang-kadang Allah bagi bila Allah bagi kelebihan, maka tunjukkan. Dan antara kelebihan adalah pangkat. Jangan malu nak pakai pangkat tu. Allah bagi pangkat, Allah tak bagi kat semua. Allah bagi pangkat. Maka fahaddits, ceritakan. Sebab tu saya cerita. Alhamdulillah, kelas kita malam ni dihadiri oleh Datuk dan Datin. Alhamdulillah. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asina lil insani lafi khusr alladziina amanu. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.